أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك اللهم يسر لنا في حفظ القرآن اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, ruang dan waktu untuk bersama-sama kembali dalam segmen MCG Tajwid Time. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sahabat-sahabat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang tonton secara live pada pagi ni daripada TikTok. Waalaikumsalam Puan Radia, Oyuman. Waalaikumsalam Puan Kamaria. Waalaikumsalam Puan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah pada pagi ni kita dapat berjumpa kembali. Cuma pagi ni agak terlewat sikit. Ya, Ustaz ada urusan hantar anak ke klinik lah. Buat check up rutin mingguan. Alhamdulillah semua bacaan cantik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cik Puan Lina Shop, waalaikumsalam. Iriana, waalaikumsalam. Habsyah Ismail, waalaikumsalam. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan pagi ni, kita akan baca dulu suratul Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Jadi sebelum kita mula, minta sahabat-sahabat tuan-puan bantu untuk kita sharekan link dekat kawan-kawan dalam grup WhatsApp, dalam grup kampung, dalam grup keluarga dan sebagainya. Juga bantu tap-tap screen. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran bermula daripada suratul Kahfi. Ummi QQ, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua. Selamat datang tuan-puan dalam kelas kita pada pagi ni. Mudah-mudahan diberikan diberikan keseronokan dalam kelas Quran kita pada pagi ni, insya-Allah. Sahabat-sahabat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan share Ustaz. Terima kasih Puan Lina bantu share kelas Quran kita pada pagi ni. InsyaAllah tuan-puan, kita akan mulakan dulu dengan alunan bacaan daripada suratul Kahfi. Jom Ustaz akan flick kamera. Kita akan mulakan insyaAllah. Kita letak sini lah. Okey, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم
أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran pada pagi ni. Cuma Ustaz tak perasan, rupanya terlebih 10 ayat. Tahu-tahu habis dah sampai ayat 15. Alhamdulillah, tak apalah. Kalau ikutkan nak baca sampai habis, tapi masa tak mengizinkan. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pagi ni tuan-puan, selesai kita membaca suratul Kahfi, kita akan sambung perkongsian tajwid ya. Perkongsian tajwid hari ini dalam surah Al-Fat. Kalau semalam kita berhenti setakat ayat yang ke-6, hari ini kita akan sambung ayat ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Kita ceritakan serba sedikit pengenalan surah Al-Fat, iaitu surah yang ke-48 daripada 114 surah, mempunyai padanya 29 ayat, dan surah Al-Fat ini adalah surah yang diturunkan di Madinah ataupun dipanggil sebagai surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinatul Munawwarah. Al-Fat membawa maksud kemenangan. Yang mana tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kabar berita gembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada umatnya, pada para sahabat Nabi, yang mana mereka telah pun menawan kota Mekah, yang dipanggil hari tersebut adalah Fathul Mekah, yang mana Nabi Muhammad telah pun menawan kota Mekah. Dan waktu tersebut menjadikan waktu yang sangat-sangat mulia, waktu yang sangat-sangat membuatkan Nabi sangat bersyukur kepada Allah, sangat seronok disebabkan berbondong-bondong. Waktu tu beramai-ramai manusia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit ulasan pengenalan surah Al-Fat. InsyaAllah tuan-puan, pagi ni kita akan sambung surah Al-Fat pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Sana Ustaz buka jap surah Al-Fat, surah yang ke-48. Okey, jom.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai kita mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran ayat 7 dan 8. Allah berfirman dengan maksudnya pada ayat 7 dan 8, dan Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menyeksa orang-orang yang derhaka, dan Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya kami telah mengutuskanmu, wahai Muhammad, sebagai Rasul yang menjadi saksi yang mana diterima keterangannya, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Fat ayat 7 dan 8. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 7 dan 8 yang saya bacakan sebentar tadi merupakan ayat yang menggerunkan, tuan-tuan. Yang mana Allah Taala sebut tadi, sesungguhnya dan demi sesungguhnya, dan Allah menguasai tentera junudus samawati wal ard, tentera langit dan bumi untuk menyeksa orang-orang yang derhaka. Tuan-puan, ya, tentera Allah ni pelbagai benda, pelbagai perkara. Antaranya apa? Air. Air tentera Allah. Ya, kemarau, cahaya matahari, kepanasan, tentera Allah juga, ya. Haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua itu boleh jadi tentera Allah. Angin ribut, taufan, gempa bumi, semuanya itu menjadi tentera Allah. Semuanya ikut apa dia? Mengikut command apa dia panggil? Mengikut perintah apa yang Allah suruh, maka semuanya akan menjadi perkara yang menggerunkan. Allah sebut ianya menyeksa orang-orang yang derhaka. Air, kalau dia kecil, dia jadi kawan. Kalau air tu banyak, dia jadi lawan. Begitu juga dengan api. Api pun tentera Allah juga, ya, yang boleh membakar semua harta manusia sekali mata je. Angin pun tentera Allah juga. Kalau ada mai sepoi-sepoi bahasa, dia senap lah, sedap lah. Tapi kalau demai ribut taufan, waktu tu menerbangkan apa yang duk ada, ya, apa zinc rumah, ya, barang-barang sekelilingnya semua diterbangkan. Itu tentera Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan makhluknya, ya, dan juga daripada kalangan malaikat. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, pada ayat ke-8 Allah menegaskan dan Allah memberikan Allah declare, Allah memberikan pengiktirafan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah turunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi, membawa keterangan agama. Dan baginda ni membawa dua berita, sama ada berita yang berbentuk mubasyirah, membentuk kegembiraan, wa nadhira, dan juga berita yang berbentuk amaran kepada manusia. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, menjadi pengajaran untuk kita semua supaya kita berhati-hati, supaya kita sentiasa mengambil iktibar dan kita mengambil apa sahaja yang dibawa oleh baginda. Kalau ianya berbentuk berita gembira, kita kena buat sungguh-sungguh. Antaranya apa tuan-puan?
berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Ya, contoh kalau kita buat amal, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran syurga. Siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, ni hadis Nabi sebut, maka dia terbaik di kalangan kaum. Ya, kemudian berita amaran, siapa buat dosa, siapa buat perkara yang maksiat, Allah akan berikan padanya azab di akhirat kelak. Maka bila kita tahu perkara tu, kita akan maklum bahawa itulah antara teguran-teguran yang Allah berikan melalui perantaraan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-puan yang memberi salam, selamat kembali, selamat sertai kelas tajuk Ustaz pada pagi ni. Ryan, ini yang Ustaz datang pergi sekolah kebangsaan Taman Seri Andalas. Ya, Ustaz lah ni, Ustaz Tajwid. Ustaz datang sekolah kamu kan baru-baru ni, buat program pengurusan jenazah dan juga ceramah Maulidur Rasul. Ya, okey tuan-puan, jom sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pagi ni kita macam biasa, kita akan memulakan sesi huraian tajwid untuk surah Al-Fat. Puan Kasia, waalaikumsalam Ustazah. Alamak, Ustaz pakai tudung ke? Typo kot. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, jom tuan-puan, adakah tuan-puan semua dah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk huraian tajwid surah Al-Fat? Kalau tuan-puan dah pun bersedia, sila komen di ruangan komen, tulis sedia. Okey, kalau cukup 20 orang, kita akan mulakan sesi huraian tajwid ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Fat. Puan Tehna, okey, terima kasih. User 5191. Puan Alina, Ifa Ong, Puan Hamidah, Puan Jamila. Maaf Ustaz, baru balik kelas. Okey, Puan Shima Enma sedia. ZMT sedia. Hais sedia. Su sedia. Kamaria sedia. Umi QNQ sedia Ustaz. Okey, baik. Terima kasih tuan-puan yang respon untuk memulakan sesi pembelajaran kita walaupun dah nak tengah hari. Mungkin di kalangan ibu-ibu sedang nak masak tengah hari untuk keluarga, ataupun tuan-tuan balik kerja ni, ataupun waktu lunch nak makan sebelum balik kerja. Waalaikumsalam Ustaz, macam mana tahu hukum izah mutlak? Waalaikumsalam Ustaz dan semua sahabat. Izah mutlak dia ada 4 je. Qinwan, sinwan, dunia. Satu lagi apa ada 4 kalimah dalam Quran. Dia adalah hukum izhar mutlak. Waalaikumsalam Suzai, Umi NQ, masak sambil dengar Ustaz. Boleh. Selamat datang tuan-puan. Okey, terima kasih yang dapat sertai kelas tajuk kita pada tengah hari ini. Okey, jom kita flip kamera untuk memulakan sesi huraian tajuk insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi junud. Baik tuan-puan, kalimah pertama yang kita jumpa pada surah Al-Fat, kita nak guna warna apa hari ni warna merah, nampak tak tuan-puan? Warna merah nampak tak? Selalu kita guna warna kuning je kan. Hari ni kita try warna merah pula. Warna merah nampak tak? Nampak Ustaz? Alright. Sekejap kita besarkan sikit pen. Okey. Terang, terima kasih. Okey, kalimah pertama pada ayat yang ke-7 surah Al-Fat, kita dapati hukum yang terlibat adalah kalimah walillahi. Puan Hasanah Malik, waalaikumsalam, selamat datang sahabat Al-Quran semua, masya-Allah. Okey, walillahi.
Kalimah pertama kita jumpa walillahi. Walillahi hukumnya apa tuan-puan? Walillahi hukumnya adalah, kita panggil sebagai, jap, tebal sangat ni pen dia, kita kecilkan sikit. Okey, hukum yang terlibat adalah lafzul jalalah. Betul, tepat sekali. Lafzul jalalah dibaca dengan tebal. Kenapa tuan-puan lafzul jalalah ini kita baca dengan tebal? Sebab sebelum kalimah Allah terdapat huruf berbaris fathah, berbaris atas. Sebab itulah kita baca tebal. Silap. Salah ni. Jap. Lafzul jalalah betul dah. Kita ni tertinggal baris ni. Font dalam ni sepatutnya walillah. Betul. Dia tertinggal baris. Font ni dia problem sikit. So tuan-puan yang dirahmati Allah, bukan baca tebal, baca nipis. Kat sini walillah. Betul tak? Cuba kita tengok dalam Quran. Walillah. Mana ayat dia tadi? Ni walillah walillahi. Ni baris bawah. Itulah terkeliru pula. Ustaz pun hampir-hampir terkeliru. Nasib baik sempat detect. Baik tuan-puan, kat sini walillah bukan wallahi. Walillahi. Muka surat berapa? Kalau dalam Quran muka surat 511. Okey. Ayat yang ke-7 Walillahi. Kita baca dengan nipis Kita baca dengan nipis. Terima kasih Puan Hasanah for instant noodles. Walillahi, baca dengan nipis. Kenapa baca nipis Ustaz? Sebab di dalam kalimah Allah ini sendiri terdapat baris bawah. Maka kita baca dengan baris bawah. Walillahi. Waalaikumsalam Puan Ida Norida. Okey, sama-sama Puan Anili Harun. Okey, seterusnya junudu. Kalimah berikutnya junudu. Kita jumpa dengan apa? Waw tak berbaris. Kita jumpa dengan apa? Betul, mad asli. Baca panjang berapa harakat mad asli tuan-puan? Mad asli kita baca panjang dengan qadah 2 harakat. Boleh? Dapat? Okey tuan-puan, kita sambung lagi. Okey, kemudian junudus. Terima kasih tuan-puan yang komen 2 harakat. Tepat sekali, 2 harakat. Baca panjangnya 2 harakat. Kemudian dus sama alif lam tak ada baris. Bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Maka hukum apakah yang terlibat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kat sini kita jumpa dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah nak baca macam mana tuan-puan? Kita baca dengan tekankan sebutan. Junudus sama, junudus sama. Gitu. Dapat? Tuan-puan, sambil-sambil dengar Ustaz Hurai tajwid kan, bantu-bantu tap-tap skrin. Kita cuba capai 10,000 yang pertama, insya-Allah. Salam Jumaat Ustaz. Terima kasih Kristal Ungu. Salam Jumaat juga. Baik, kalimah seterusnya samawati. Ma jumpa alif kecil. Alif kecil jadi apa dia? Mad. Ma asli panjang berapa harakat? 2 harakat juga. Kemudian wa juga ma asli. Terima kasih Kak Lid berkongsi nasi lemak pagi ni. Alhamdulillah. Bolehlah Ustaz buat makan tengah hari lagi. Saja gurau-gurau Baik, kita sambung lagi 2 harakat. Samawati. Wajah, salam Jumaat Ustaz. Line saya tenggelam timbul. Itulah dia. Itu cabaran kita mengaji online ni. Ada masa dia okey, ada masa dia buat masalah. So kita layan je lah
Kita sambung lagi tuan-puan. Wal ardi. Terima kasih Crystal Ungu. Terima kasih berkongsi rezeki. Baik, seterusnya wal alif lam. Di atas lam terdapat tanda sukun. Maka tuan-puan, kat sini kita jumpa dengan apa? Kita jumpa dengan alif lam qamariyah. Baca macam mana? Baca dengan jelas. Samawati wal ard. Betul. Terima kasih yang jawab alif lam qamariyah. Tepat sekali. Okey, kemudian wal ard. Tuan-puan, kalau kata nak berhenti kat sini, kalau kata kita nak berhenti kat sini, kita akan dapati hukum yang terlibat adalah ra tafkhim. Kita masuk sikit lah sikit je masuk. Berkaitan dengan sifat huruf. Kenapa ra tafkhim Ustaz? Sebab sebelum ra terdapat padanya huruf berbaris atas. Dan selepasnya terdapat huruf isti'la ni. So maka kita baca tebal lah. Wal baca dengan tebal. Muka surat berapa Mastercard Zinal? Muka surat 511. Okey, Ustaz, saya tak nak berhenti lah, saya nak sambung. Okey, kat sini sebelum tu kita akan dapati huruf simbol jim kecil ni. Namanya adalah waqaf jaiz. Waqaf jaiz nak baca macam mana? Waqaf jaiz kita baca berhenti atau sambung, kedua-dua hukumnya adalah sama. Waqaf jaiz berhenti atau sambung, kedua-dua hukumnya adalah sama. Okey, kalau berhenti boleh, sambung pun boleh. Surah apa? Ni. Puan yang bertanya Crystal Ungu Crystal Ungu, surah Al-Fat. Surah Al-Fat Baik, kita sambung lagi pada rangkap yang seterusnya, baris yang berikutnya. Wakana Tuan-puan, kita jumpa dengan alif tak berbaris. Kat sini kita jumpa dengan mad asli. Mad asli baca panjang berapa harkat? 2 harkat juga tuan-puan. Okey, wa kana Allahu. Kemudian tuan-puan, kita jumpa dengan lafzul jalanah. Kita jumpa dengan lafzul jalalah. Kalimah Allah confirm hukum yang terlibat, nama dia adalah lafzul jalalah. Lafaz Allah yang mulia kita baca tebal. Kenapa baca tebal? Sebab sebelum kalimah Allah terdapat padanya huruf berbaris fathah. Sebab tu kita baca tebal. Kanallah. Kalau yang nipis tu macam mana Ustaz? Yang nipis tu kalau sebelumnya baris bawah. Contoh kanillah. Tak adalah dalam Quran tak ada kanillah. Ni contoh saja. Kanillah kalau kata sebelumnya baris bawah lah. Tapi kalau sebelumnya baris atas ataupun baris depan, maka kita baca dengan tebal. Wa kanallahu. Dapat? Kita sambung lagi. Azizan. Ya tak berbaris. Kita jumpa dengan, betul Puan Afia, laju Mak Asli, Puan Hamidah, Suhaib, Puan Jamilah, Anili Harun, Kak Lid, semualah yang menjawab. Tahniah. Azizan. Okey, baca panjang Aziz tu 2 harkat. Crystal Ungu. Okey, sambung lagi Zan. Kemudian tuan-puan, kat sini kalau kita jumpa dengan tanwin selari. Kalau tuan-puan, sebelum kita tahu dia hukum apa, kalau tuan-puan jumpa je dengan tanwin selari, confirm dia adalah izhar. Tak payah pening-pening nak fikir apa. Kalau tanwin selari, confirm dia izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Sebab hanya izhar halqi sahaja
yang menggunakan baris tanwin 2 di atas. Boleh? Dapat? Azizan, ya. Tanwin berjumpa dengan huruf ha. Huruf ha ni adalah huruf halki. Betul, kalau berhenti jadi ma'iwat. Kalau sambung jadi izhar. Ida Norida, boleh Ustaz? Okey, sambung. Haki. Ya tak berbaris. Kita dapati hukum yang terlibat adalah mad asli panjang 2 harokat. Haki. Sana kita adjust bagi dekat sikit. Hakimah. Kemudian di penghujung ayat tuan-puan, kita dapati hukum yang terlibat adalah mad iwad. Tertinggal madnya pula. Mad iwad, ya. Mad iwad ni apa dia? Baris tanwin 2 di atas berada hujung ayat dan diwakafkan bacaan. Maka cara bacaannya adalah digugurkan satu baris. Kan asalnya hakiman, betul tak? Tapi kalau ma'iwat, maka dibuang satu, digugurkan satu. Kita buang, padam. Jadi hakimah, gitu. Dapat? Waalaikumsalam Puan Asma Majid. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hakimah baca panjang 2 harakat. Setakat tu dapat? Okey, selesai. Kemudian kita berpindah. Okey, Pak Nifah. Kita berpindah ayat yang ke-8. Tuan-puan yang sedang menonton pada pagi ni, ya. Ustaz naikkan sikit lah, bagi semua nampak kan. Kita naik ke atas sikit. Okey, tuan-puan yang berkelapangan pada pagi ni dijemput untuk menghuraikan keseluruhan hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-8 bermula daripada kalimah inna. Ya, daripada kalimah inna huraikan sampailah wa nadhira. Boleh? Sekejap lagi kita hurai sama-sama. Terima kasih Puan Lina. Wah, laju Puan Lina hurai, ya. Puan Tehnab juga. Terima kasih bantu hurai. Masya-Allah. Okey, seterusnya ada siapa lagi nak hurai? Boleh huraikan keseluruhan ayat. Inna sampailah habis wa nadhira. Puan Asma nak screenshot tadi. Nanti dah habis kelas kita screenshot. Kita habiskan dulu huraian tajwid sampai ayat 8. Nak masak ni Ustaz, sambil-sambil dengar. Masya-Allah. Baru dah sampai sini dah Puan. Alhamdulillah. Puan Asma, mad iwad bertanwin hujung ayat di tengah ayat. Tadi baris 2 jadi apa ya? Kalau di tengah ayat tadi jadi izhar halki Puan. Tadi kalau di tengah ayat dia jadi izhar halki, ni azizan. Dia jadi izhar halki. Azizan hakima. Ni tanwin baris 2 di atas. Tanwin selari. Boleh? Okay, terima kasih tuan-puan yang bantu hurai. Juga Puan Hasanah Malik, terima kasih dah hurai. Puan Afia, Masya-Allah. Puan Afia ada hurai menggunakan tulisan Jawi. Masya-Allah. Terima kasih Puan Hamidah. Terima kasih berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz, faham. Okey, jom tuan-puan, kita dah beri peluang dekat kawan-kawan kita untuk menghurai. Seterusnya kita akan mulakan sesi huraian tajwid. Tok Ma Sarah, thank you for the rose. Puan Jamilah, Waalaikumsalam. Puan Hamidah, selamat kembali. Okey, jom tuan-puan. Terima kasih yang bantu hurai sampai habis tadi. InsyaAllah kita akan mulakan sesi huraian tajwid. Iyoyoji, terima kasih juga bantu hurai. Iyoyoji ni laki ke perempuan? Kan nanti Ustaz panggil tuan, tersilap pula. Panggil puan pun tersilap. Ustaz nak screenshot Ustaz? Nak screenshot kita bagi kejap lah. Kita raikan kawan-kawan nak screenshot. Okey, ni ayat 7 tadi. Ni ayat 7. Okey, boleh screenshot. Waalaikumsalam Puan Siti Zaitun. Okey, baik, kita masuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Oh, perempuan. Okey, Puan Iyoyoji Ustaz panggil. Okey, seterusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama.
Baom, terima kasih Baom. Thank you for the love. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna. Waalaikumsalam Baom. Ustaz YT masih tak boleh live ke? Masih tak boleh lagi. Okey, kita hurai dulu tuan-puan. Sekejap lagi kita sambung sembang lagi Baik tuan-puan, pertama huraian tajwid untuk kalimah inna. Kat sini nun sabdu berjumpa sebelumnya huruf berbaris. Maka hukum yang terlibat kat sini kita panggil sebagai bahasa apa tebal sangat ni. Hukum yang terlibat kita panggil sebagai wajibul gunnah. Wajib tuan-puan, kita dengungkan bacaan sekadar 2 harakat. Okey, wajibul gunnah. Wajib tuan-puan, kita dengungkan bacaan. Nun sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris tunggal. Okey, seterusnya terima kasih yang jawab betul. Arsalnaka. Yumat, terima kasih menghurai tajwid juga. Masya-Allah, ramai pagi ni yang mengambil peranan untuk menghurai keseluruhan tajwid. Tahniah. Okey. Boleh semak jawapan tuan-puan yang dah hurai sampai habis tadi kan? Boleh semak. Bersamaan tak dengan tajwid yang Ustaz sedang huraikan. Arsal tebalkan kat sini ra tebal. Jumpa kat sini mat asli. Baca panjang berapa harakat tuan-puan? Baca panjang 2 harakat. Arsalnaka. Tertinggal. Yelah. Terima kasih. Ustaz tertinggal Terima kasih Puan Shima Enma. Okey, kat sini tadi tuan-puan kita jumpa dengan alif berombak, jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Terima kasih, Ustaz hampir-hampir tertinggal. Kat sini kita jumpa dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ni apa? Alif waw ya berombak jumpa dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah berasingan. Gitu. Terima kasih tuan-puan, 10,000 like dah. Terima kasih bantu tap-tap skrin. Dan sekarang kita sudah ada 176 mata yang memandang, 177. Terima kasih juga Fazrina. Thank you for the durian. Terima kasih juga tuan-puan yang berkongsi rezeki. Baik, kita sambung lagi. Arsalnaka. 184 dah, Masya Allah. Terima kasih Puan Asma Majid. Syahidau. Alif kecil adalah mad asli, panjang 2 harakat. Wah, cantik warna merah. Masya Allah. Terima kasih Puan Hasanah. Itulah pagi ni tiba-tiba skrin tab yang kita guna ni dia bertukar jadi warna putih pula. Selalu warna hitam kan. Tak tahulah, mungkin Ustaz ada salah tekan ke apa. Bila warna putih kita gunakan kontra warna merah lah. Okey, mak asli baca panjang 2 harakat boleh? Syahidau. Berkat Jumaat. Masya Allah Fashima. Okey, baik tuan-tuan, sambung lagi. Tanwin jumpa dengan waw. Tanwin ini jumpa dengan waw. Syahidau. Tanwin tidak selari jumpa dengan waw. Hukumnya apa tuan-puan? Tulis laju-laju di komen. Hukumnya apa? Hukumnya adalah, ya betul. Apa dia? Idgham apa? Ma'al gunnah. Okey, kalau tuan-puan cakap idgham bi gunnah pun betul juga. Idgham bi gunnah ni apa maksudnya? Idgham ialah memasukkan. Maksud idgham ini memasukkan. Apa yang dimasukkan ni, tanwin ini dimasukkan sebutannya ke dalam waw. Syahidau.
Kemudian ma'al gunnah, bersamanya dengung tuan-puan, maka kita baca dengan syahidau. Dengung berapa harkat? Sekadar 2 harkat. Dapat? Masuk dan dengungkan bacaan. Betul. Terima kasih Puan Crystal. Okey, sambung lagi. Syahidau. Sambil-sambil tu tap-tap skrin tuan-puan. Bantu viralkan kita punya kelas mengaji, biar naik kat FYP kawan-kawan lain ya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dah lama duk cari-cari, ada tak kelas tajwid yang percuma, yang mudah faham ya, yang sempoi, tak ada garang-garang. Ustaz lah orangnya. Ustaz tak ada garang-garang. Kalau garang dah kena rotan ni. Baik Ustaz, elok warna putih begini. Itulah apa nama, pagi ni tabnya je warna putih pula. Itulah Alhamdulillah. Terima kasih Ros Yaakob menjadi members yang ke-73 tuan-puan. Kalau tuan-puan nak jadi members dekat Ustaz punya YT, dekat Ustaz punya TikTok, cuba tengok ke atas ni. Ni Ustaz punya pen ni, Ustaz alakan ke atas. Nampak tak ada love dekat atas ni? Ada tulisan love tambah tu. Tuan-puan tekan tambah tu, tuan-puan akan jadi apa? Members. Bila tuan-puan dah jadi members, segala kelas tajuk yang Ustaz buat, tuan-puan akan dapat notification. Tuan-puan akan dapat noti lah, dapat pemakluman. Ustaz tajuk hari ni buat live ngaji lah. Kalau tuan-puan tak jadi members lagi, berkemungkinan susah sikit lah nak nampak Ustaz buat live. Masya Allah ramai yang jadi members ni. Waradia, Min Hasan. Ini peluang tuan-puan, sebab Ustaz buat kelas ni percuma je. Jadi kalau tertinggal sangat-sangat rugi. Boleh kat atas ni kan, nampak tak? Ustaz alakan kat sini, jadi members. Ambil peluang ni. Okey, Masya Allah ramai pula jadi members ni. Dah 78 orang. Terima kasih. Okey, 79. Alhamdulillah. Bila dah ramai yang jadi members, nanti Ustaz buat kelas tajuk percuma je. So tuan-puan dapatlah tengok Ustaz buat live. Okey, Masya Allah dah 80 orang dah. Terima kasih tuan-puan. Dah 200 lebih mata memandang pagi ni. Selamat datang tuan-puan, rakan-rakan baru, tuan-puan yang menjadi kita punya rakan mengaji. Okey, Ustaz gelar sebagai family mengaji boleh ke? Family mengaji tajwid. Okey, kita sambung lagi. Kita rehat-rehat kejap, santai-santai ya tengah-tengah hari ni. Okey, kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mubashiran. Tuan-puan, kat sini shin kita baca dengan tekankan sebutan ya. Wa mubash. Masya Allah ramai jadi members ni. Terima kasih. Wa mubashiran. Ni tanwin ini tuan-puan, tanwin baris 2 di atas. Adakan grup? Ustaz jangan sebut terus. Oh ya ke? Ustaz ada grup Ustaz ada grup ngaji, nanti Ustaz bagi tahu kat ujung kelas. Ingatkan Ustaz Wa mubasyiran, kat sini tuan-puan, tanwin baris 2 di atas. Okey. Berjumpa dengan waw. Tanwin baris 2 di atas jumpa dengan waw. Terima kasih Tok Masara. Thank you for the rose. Maka tuan-puan, hukum yang terlibat di sini kita panggil sebagai idgham. Ma'al ghunna. Terima kasih. Hadza min fadli rabbi. Terima kasih yang memuji tulisan Ustaz. Yang tak cantik pun. Ustaz tengah belajar lagi menggunakan tab. Biasa kita tulis dekat buku lain. Bila dekat skrin ni, dia jadi kekok sikit lah. Makan masa sikit nak jadi cantik tu. Terima kasih yang jawab. Kemudian Nazi. Ya, tak berbaris. Terima kasih tuan-puan, ramai jadi members. Alhamdulillah, dah 83 orang dah menjadi members kelas tajwid Ustaz. Terima kasih. Nanti ada notification kat tuan-puan, dapatlah join kelas tajwid kita wa nadhira. Dan penghujung ayat, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang terlibat di sini kita akan dapati mad ewad. Okey, tuan-puan nak tahu tak formula mad ewad yang mudah?
Macam mana kita nak tahu dia mad iwad ke bukan? Kalau tuan-puan nak tahu, cuba komen dekat bawah. Nak Ustaz, nak. Okey. Selamat datang tuan-puan yang baru sertai kelas tajuk kita. Tulisan Ustaz cantik, masya-Allah Banafia. Okey, Azan nak, Faisal, Hamidah, Ifa, Kaza. Okey, ramai nak tahu ni. Okey, jom Ustaz kongsikan 3 formula macam mana kita nak tahu dia adalah mad iwad. Okey, 3 formula macam mana kita nak tahu dia mad iwad. Walaupun Ustaz dah kongsi, tapi Ustaz nak kongsi sekali lagi. Mad iwad ni strategi yang Ustaz kongsi, dan alhamdulillah bila pelajar-pelajar Ustaz dapat tahu benda ni, terus dapat praktikan dalam bacaan. Pertama tuan-puan, kalau kita nak tahu dia mad iwad ke tidak, pertama ialah mad iwad mestilah ni key utama yang kita kena tahu. Dia mestilah tanwin baris 2 di atas. Ni yang pertama. Okey, kunci untuk mencari mad iwad, dia mestilah tanwin baris 2 di atas. Okey, Ustaz tambah sikit. Sahaja. Kalau tanwin baris 2 di bawah atau tanwin baris 2 di depan tak terlibat. Ini formula pertama. Okey, kemudian lepas kita tahu dia tu mad iwad tu adalah tanwin baris 2 di atas, step kedua, apa benda yang kita kena buat? Step kedua, kita kena ketahui apa dia. Step kedua adalah berada di mana? Hujung ayat. Dia mesti berada kat hujung ayat. Atau kita wakafkan bacaan. Ini step kedua, kita ketahui mad iwad. Dan yang ketiga, bila kita dah tahu dah dia ni cukup syarat, dia ni tanwin baris 2 di atas dan dia berada di hujung ayat atau diwakafkan bacaan, maka step ketiga kita kena lakukan. Ada 2 benda kita kena buat. Pertama, kita gugurkan apa tu Ustaz? Kita gugurkan satu baris. Okey, kita gugurkan satu baris dan panjangkan 2 harakat. Okey, Ustaz tulis. Okey, Ustaz tulis sekali lagi Ustaz kecilkan sikit. Ambil screenshot ni. Ini formula yang sangat power ni. Tanpa kalau faham ni, tanpa boleh gunakan pada ayat-ayat yang lain. Okey, Ustaz akan bagi tahu contoh dia nanti. Sekali lagi Cuba tengok Tak kisah ke tanwin tu selari atau tidak. Betul Puan Shimah. Tak kisah tanwin tu selari ataupun tidak. Kalau dia tanwin baris 2 di atas sahaja, dia mesti contohkan wanadhira, berada di hujung ayat ataupun diwakafkan bacaan, digugurkan satu baris dan panjang 2 harakat. Okey, ini 3 step yang kita kena tahu. Ustaz, boleh datangkan contoh lain tak? Ni contoh tadi kita dah bagi dalam Quran. Boleh Ustaz datangkan contoh lain? Tuan-tuan, kita bagi contoh yang kadang-kadang kita keliru dalam surah Baqarah. Ini selalu orang salah baca. Ustaz bagi satu contoh yang selalu kita salah dalam surah Baqarah ni. Maka ni peluang tuan-puan untuk kita betulkan bacaan. Contohnya tuan-puan, kalau tuan-puan buka ayat Quran pada muka surat 4 surah Baqarah ni, pada ayat 22 kita tengok sama-sama pada surah Baqarah ayat 22. Kat sini firasyan was-samaa. Hilang dah. Jap. Terlalu excited nak berkongsi ni sampai hilang ayat dia. Okey, sana mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. 21. Ayat 21 di mana? Okey, ni. Okey, ni contoh tuan-puan. Tuan-puan buka muka surat 4 surah Baqarah ayat 22. Kat sini tuan-puan, firasyan was-samaa binaa. Contoh tuan-puan, Ustaz nak berhenti dekat binaa kat sini. Soalan Ustaz, binaa ni kalau kata nak berhenti di sini, dia jadi tak mad iwad?
Cuba tuan-tuan komen. Jadi. Kalau kata tak jadi, tulis tak jadi. Cuba tuan-tuan komen. Dekat binaa ni, kalau kata ustaz nak wakafkan bacaan di sini, adakah dia jadi? Jadi ustaz, jadi. Komen. Kalau tak jadi, cakap tak jadi. Kita belajar sama-sama. Ada yang kata tak jadi, ada yang kata jadi. Jadi. Tak jadi pun sama naik ni. Jadi ke tak jadi ni tuan-puan. Okey. Terima kasih yang respon yang diberikan. Kalau sambung tak jadi, sekarang ni adalah kita berhenti puan. Saya nak ambil situasi kalau kita berhenti kat sini. Was-samaa'a binaa'a. Situasi kalau kita berhenti kat sini. Kita berhenti dekat binaa'a. Soalan ustaz, jadi tak Mak Iwan? Ada yang kata tak, ada yang kata jadi. Kita tengok geng mana yang jadi. Sekarang kita ada 2 geng. Ada kata geng tak jadi, ada yang kata geng jadi. Okay ustaz, bagi situasi kalau nak berhenti kat sini. Sebelum kita bagi jawapan jadi ke tak jadi, kita rujuk balik nota tadi. Cuba tuan-tuan masuk dalam kepala sama-sama. Pertama, mestilah tanwin baris 2 di atas. Masukkan dalam kepala. Okey. Kita rujuk balik ayat tadi. Ada tak tanwin baris 2 di atas pada kalimah binaa? Ada. Okey, syarat pertama pas. Syarat kedua, dia mesti berada di hujung ayat. Adakah dia berada di hujung ayat? Tidak. Ataupun diwakafkan bacaan. Wakaf ni maksudnya adalah berhentikan bacaan. So syarat kedua ni jadi ke tak? Syarat kedua ni jadilah, sebab kita berhentikan bacaan. Kalau ustaz kata ustaz nak berhenti kat sini kan, binaa. Kalau kata nak berhenti kat sini, jadi ke tak jadi? So syarat kedua dah pas dah. Maka bila syarat pertama dan syarat kedua dia ikut sama-sama, maka jadilah Mak Iwan. So Mak Iwan nak kena buat apa? Gugurkan 1 baris dan panjangkan 2 harakat. Jadi tuan-puan, di sini situasi tadi was-samaa'a binaa'a. Kalau kata nak berhenti, kita akan baca 2 harakat juga walaupun tak ada alif di belakang dia. Sebab dia adalah hukum Mad Ewan. So kat sini jadi Mad Ewan. Kalau tuan-puan lepas ni baca pada surah Baqarah ayat 22, bulatkan siap-siap. Ni kena baca 2 harakat. Kalau kata nak berhenti, binaa. Okey, berikan tepukan dekat kawan-kawan yang berjaya. Tahniah, alhamdulillah. Yang belum berjaya, cuba lagi. InsyaAllah kita banyak lagi siri-siri soal jawab. Tahniah sahabat-sahabat yang jawab dengan betul. Okey, alhamdulillah. Ada lagi contoh ustaz? Ada lagi contoh belakang dia pula. Ja'ala lakumul arda firasha. Ada tepukan di TikTok ustaz? Itulah Ustaz guna manual, tepuk sendiri. Okey, kalimah firasha pula tuan-puan. Kalimah firasha, kalau nak berhenti kat sini, ja'ala lakumul arda firasha. Kalau kata nak berhenti kat sini ustaz, firasha tuan-puan. Firasha kat sini dia jadi apa? Firasha kat sini kalau berhenti dia jadi mat ewat tak? Jadi mat ewat juga. Apa syarat pertama? Syarat pertama tanwin baris 2 di atas. Ada tak? Ada. Kemudian kita wakafkan bacaan kat sini, firasha. Maka kalau berhenti, gugurkan 1 baris, jadi sya dan panjang 2 harakat. Selalunya tuan-puan, orang terkeliru sebab dia tak ada alif kat belakang. Macam ni yang tadi, binaa. Tak ada alif, maka orang baca binaa saja. Sepatutnya panjang 2 harakat. Binaa. Gitu. Tuan-puan, bantu tap-tap skrin, capaikan 20,000. Satu lagi contoh, tuan-puan, bukan sahaja binaa. Ada satu lagi yang pembaca kadang-kadang terkeliru. Satu lagi kita cari mana. Ni dia. Minas samaa. Sini juga sama tuan-puan. Hati-hati. Jangan baca 1 harakat. Di sini kalau tuan-puan nak berhenti, kita akan jumpa dengan mad. Mad apa? Mad ewat juga. Faham ke? Dapat setakat tu. Bina apa? Kalau berhenti, jadi juga
mad iwad, iaitu tanwin baris 2 di atas yang diwakafkan bacaan maka digugurkan satu baris. Asalnya ma'an, dibuang satu baris jadi ma'ah, dan panjangnya sekadar 2 harakat. Wallahu alam. Alhamdulillah, itulah perkongsian kita pada hari ini tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seronok tak mengaji tajuk dengan Ustaz? Kalau tuan-puan seronok, Ustaz nak bagi tahu dekat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makluman yang kita baru bagi tahu tengah hari ni bahawa insya-Allah sana ni tuan-puan, bermula hari ni Ustaz buka penyertaan. Siapa yang berminat nak sertai kelas Advanced Tajwid, kelas premium yang Ustaz buat, kelas ni berbayar lah. Kalau tuan-puan tidak berkemampuan, join yang percuma je. Tapi kalau tuan-puan nak belajar lebih mendalam, sampailah tuan-puan boleh hurai tajwid. Macam mana hari ni Ustaz hurai tajwid, dan tuan-puan nak tahu formula, nak tahu strategi yang lebih banyak yang kita gunakan untuk mahir tajwid, kita akan kongsikan dalam kelas Advanced Tajwid. Yuran bulanan dia adalah RM150 sahaja, ya. Ini adalah promosi yang kita berikan. Kalau tuan-puan berminat nak sertai, malam tadi Ustaz dah buka dah sebenarnya. Jadi pagi ni Ustaz buka sekali lagi sampailah cukup quorum. Kalau tuan-puan berminat nak sertai, kelas ini berlangsung sebulan sebanyak 4 kali sesi. 4 kali sesi tuan-puan, satu sesi 2 jam, pukul 8 sampai 10 malam. Dalam ni Ustaz akan kongsikan nota tajuk infografik, formula makhraj, hijaiyah, Kemudian ini paling penting, bawah sekali ni kita akan ajarkan tuan-puan macam mana nak hurai tajwid sampai tuan-puan mahir. Ni satu ilmu yang sangat mahal. Kalau tuan-puan ambil ni, ya, sebulan 4 kali tapi 2 jam. Masya Allah, ya, tapi 2 jam. Dan insya-Allah kita akan adakan kuis, kita akan adakan aktiviti macam-macam lah supaya pelajar-pelajar ni rasa menarik. Cepat-cepat daftar, laju-laju, jangan lepaskan peluang. Terima kasih Puan Hasanah Malik. Ambil nombor Ustaz ni 0112314782. Boleh rojo Ustaz, nanti cakap Ustaz saya berminat nak sertai kelas Advanced Tajwid, macam mana caranya? Kita akan bagi borang pendaftaran, dan pagi ni sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang dah pun daftar. Malam tadi Ustaz dah buka sebenarnya. Malam tadi kita buat live sampai pukul 1 lebih. Ada yang start join sampai habis. Bukan Sabtu Ahad, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 8 sampai 10 malam. Online Puan Umairah. Kita buat secara online menggunakan Google Meet. Menggunakan Google Meet. Dan yang menarik tuan-puan, kalau tuan-puan tak dapat sertai, contoh Ustaz, minggu ni saya ada urusan lah, tak dapat join. Kita adakan rakaman kelas. So yang tak dapat join secara live, kita juga ada rakaman kelas untuk direkodkan. Oh ya ke? Jangan sebut. Itulah tersebut juga. Jadi tuan-puan, ada tak yang berminat nak sertai? Boleh ambil nombor Ustaz. Kalau ada yang berminat, cuba komen sikit. GM. Okey, baik. Terima kasih Puan Asmah. Ustaz tak perasan tadi. Seronok nak bersembang, nak berkongsi. Ada tak tuan-puan yang nak berminat nak sertai? Kalau ada yang berminat, boleh ambil nombor Ustaz. Okey. Bagi YT dekat sahabat-sahabat Ustaz dan nombor Wawa. Nombor Wawa. Okey, ni Ustaz punya ni. Dan kalau tuan-puan nak dapatkan kelas-kelas yang lain ni dekat YT Ustaz, ni Kuaci Studio. Ni yang simbol warna merah ni kan, Kuaci Studio. Boleh search, boleh ni lah follow. Okey, tarikh dan makluman tuan-puan juga, kita ada tarikh tutup penyertaan sehinggalah sebelum 24. Kelas pertama akan berlangsung pada 24 Oktober. Maknanya lebih kurang ada lagi 2 minggu lebih lah. 24 Oktober kita akan mulakan kelas Advanced Tajwid, siri yang ketiga. Kalau tuan-puan berminat nak sertai, ini peluang keemasan. Ustaz buka hanya 8 bulan sekali je. Kalau tuan-puan kalau tuan-puan tak nak ambil peluang ni, sangat-sangat rugi. Ustaz akan ajar, Ustaz akan guide, Ustaz akan coach sampailah tuan-puan dapat menghurai tajwid. Macam mana hari ni Ustaz hurai tajwid, Ustaz akan turunkan
ilmu yang ada ni untuk tuan-puan mahir tajwid. Dan tuan-puan juga boleh nanti tuan-puan juga boleh buka kelas sendiri pula. Okey. Puan Aiza, okey. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-puan yang dirahmati Allah. Itu peluang yang Ustaz akan maklumkan sebentar tadi. Okey, sudah ada beberapa kawan-kawan yang dah pun yang dah pun WhatsApp Ustaz terus untuk sertai. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Puan Lina, rugi siapa tak masuk kelas advance. Itulah Puan Lina antara kita punya graduan yang telah pun berjaya selesaikan kelas, berjaya menghabiskan menamatkan kelas. Alhamdulillah. Baik tuan-puan, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada tengah hari ini. InsyaAllah ada berkesempatan kita jumpa lagi untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih yang dah pun menjadi yang dah pun menjadi members dekat TikTok ni. Ramai tadi Ustaz tak sempat nak sebut satu-satu. Okey, salam Jumaat. Jangan lupa perbanyakkan selawat. Jangan lupa banyakkan perkara sunnah untuk dilakukan. Dan juga buat potong kuku, cukur, mandi sunat, pakai wangi-wangian, banyakkan selawat. Kafi tadi kita dah baca kan. Dan doa, jangan lupa doa banyak-banyak, kerana pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana Allah perkenankan doa-doa hamba-Nya. Ambil peluang ni sungguh-sungguh. Terima kasih Ustaz atas ilmu hari ni. Sama-sama je. Ada kawan kita nak screenshot kelas. Tadi tak maaf Ustaz lupa tadi nak kongsikan. Okey, ambil peluang ni. Sekejap. Tadi ayat berapa tadi kita screenshot. Ni ambil screenshot siap-siap. Ni formula tadi mak ewat. Mak ewat ialah tanwin. Okey, Ustaz ulang sekali lagi lah. Mak ewat ialah tanwin baris 2 di atas sahaja. Selain daripada tanwin baris 2 di atas tak jadi. Kemudian dia mesti berada di hujung ayat atau kita wakafkan kat mana-mana bacaan. Okey, kemudian yang ketiga, bila cukup 2 syarat ini, maka barulah pergi kepada syarat yang ketiga, iaitu digugurkan 1 baris dan baca panjang 2 harokat. Boleh? Dapat? Okey, contoh ni wa nadhira. Okey, kalau nak screenshot tadi, ambil ni screenshot cepat. Ni kelas kita hari ni, surah Al-Fat ayat 7 dan 8. Dah screenshot dah. Hari Selasa bertindih dengan jadual saya pula Ustaz. Itulah siapa yang berkelapangan lah. Kita tidak memaksa siapa yang berkelapangan. Ahlan wa sahlan. Okey, wallahu alam. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi tuan-puan. Salam Jumaat. Okey, terima kasih juga tuan-puan yang bantu tap-tap screen daripada awal tadi sampailah sudah ni 26,000 like dah ni. Banyak ni. Terima kasih, penat tu tangan tu. Duk tap-tap screen. Mudah-mudahan Allah pandang usaha tuan-puan untuk viralkan kelas kita pada tengah hari ini. Okey, kita tutup kelas kita pada petang ni pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih semua sama-sama. Terima kasih juga atas kelapangan masa, komitmen tuan-puan sertai sampailah habis. Jumpa lagi tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lid. Thank you for the instant